Okey Ali, dengan perkongsian pada malam ni kepada pendengar-pendengar kita, insyaAllah kita ada pemanggil kita yang kedua, Ali daripada Selangor, dan sama-samalah kita dengarkan penceritaan Ali dengan baik. Dan sebelum itu Ali kena kuatkan sedikit suara supaya jelas. Okey, baik. Okey, baik. Silakan Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kisah ni berlaku pada kenalan lah. Okey. Kisah dia bermula, kenalan ni seorang wanita. Dia macam mana? Dia mengalami keruntuhan rumah tangga lah. Maksudnya berpisah dengan suami di Malaysia. Kemudian dia decide untuk bawa diri ke UK. So bila dia maksudnya dia buat keputusan untuk tukar angin lah, bawa diri ke UK. Dia bekerja di sana dan buat kehidupan baru lah di sana. Okey, semuanya berjalan lancar macam biasa sampailah hampir setahun di UK. Tiba-tiba dia berkenalan dengan seseorang lah di sana, di UK. Orang tu pun daripada Malaysia juga. Okey. Jadi kenal sama-sama orang Malaysia dengan orang Malaysia lah. Perkenalan dia orang mula-mula biasa-biasa. Kemudian jadi makin rapat dan akhirnya dia orang buat keputusan untuk berumah tangga. Yang kenalan tu lelaki lah. Jadi bila dia dah buat keputusan untuk berumah tangga semula, dia orang ni pun aturlah majlis untuk dibuat di Malaysia. Jadi dia orang balik ke Malaysia. Cuma si lelaki ni beritahu dia tak ada keluarga di Malaysia. Maksudnya dia sebatang kara lah, sebab tu dia bekerja di UK. So majlis berjalan macam biasa, semuanya okey, berjalan lancar. Cuma tak dibuat buat di satu tempat je lah, tak dibuat maknanya di sebelah lelaki. majlis perkahwinan tu berlangsung di sebelah perempuan saja. Okey, baik. Selesai dalam seminggu dia orang di Malaysia. Kemudian dia orang balik semula ke UK untuk teruskan kerja lah kan. Lepas tu masalah mula berlaku bila selepas perkahwinan tu. Maksudnya bila dah sampai ke UK, perkara pertama yang dia orang buat adalah yang kenalan yang perempuan ni pindah ke rumah lelaki sebab dah berumah tangga kan. Jadi bila dah berada di sama-sama satu bumbung tu, kat situlah dia mula perasan yang lelaki ni agak pelik. Lelaki tu agak pelik. Dalam rumah tu ada satu bilik yang memang sentiasa berkunci dan tak dibenarkan lah, termasuk dia, tak benarkan siapa-siapa masuk termasuk dia. Okey, lepas tu tapi dia tak hiraukan lah mula-mula tu. Cuma bila diorang dah duduk serumah ni, belang lelaki tu mula nampak lah dia suka memaksa. Kemudian dia suka minta duit. Maksudnya duit perempuan ni kerja, so duit dia kena serahkan pada suami dia. So dia rasa tak okey lah. Dia rasa tak okey. Lepas tu bila dia tak bagi, dia akan kena pukul. Dia akan kena pukul. Semua ni berlaku di UK. Jadi bila macam tu dia mula nak siasat latar belakang suami dia ni. Sebab sebelum tu dia tak terfikir pun yang suami ni orang yang tak baik. Baik. Jadi bila dia cuba dapatkan data daripada
kedutaan Malaysia di UK apa semua, yang buat dia terkejut adalah rupanya suami dia ni seorang penjenayah yang dikendaki polis antarabangsa. Masya Allahu Akbar. Betul. Kisah ni memang agak macam mengejutkan lah. Bila macam tu, dia dah mula tak okey lah. Dia rasa, rupanya dia dah berkahwin dengan orang yang salah. Sepanjang dia orang kenal, dia tak pernah tahu pun suami dia ni kerja apa. Dia tak pernah ambil tahu sebab dia nampak keikhlasan suami dia tu dengan dia apa semua kan. Jadi dia tak ada syak wasangka lah. Kemudian dia cuba nak macam mana nak selamatkan diri. Bertanya. Bertanya. Sebelum tu dia nak bertanya dengan suami dia situasi sebenar. Walaupun dia takut tapi dia cuba nak tanya. Tapi bila soalan-soalan yang dikemukakan tu pada suami dia tu ditanyakan, suami dia jadi lagi marah. Kemudian dia dikurung dalam bilik dan dikunci. Di UK sampai dia tak boleh pergi kerja dan tak boleh pergi mana-mana. Akhirnya dia bukan akhir lah, maksudnya dia cuba cari jalan macam mana dia nak lari daripada suami dia yang baru ni. Sampailah satu peluang di mana dia orang ni kena uruskan dia punya sijil nikah. Sebab tadi seminggu je kan dekat Malaysia. Jadi dia orang ni kena balik ke Malaysia. Dan kebetulan suami dia pun kata okey sebab suami dia ada nak jumpa seseorang kat Malaysia. Jadi satu hari tu dia orang baliklah ke Malaysia. Balik semula ke Malaysia. Yang si isteri ni dia ada satu rumah sendiri dekat Malaysia ni. Rumah sendiri tu kosong lah semenjak dia dah berhijrah ke UK. Jadi bila dia balik ke Malaysia, dia stay lah di rumah dia yang kosong tu. Jadi pada malam dia sampai, dia orang sampai ke Malaysia malam. Pada malam tu si isteri ni rancang lah untuk perangkap suami dia dan laporkan pada polis lah. Maksudnya dia sembunyi-sembunyi telefon polis, beritahu yang suami dia ada kat sini sebab suami dia memang dikenal ke polis. Beritahu yang diorang ada kat Malaysia. Lepas tu polis pun rancang lah, dia kata jangan beritahu apa-apa pada suami. Diorang akan datang untuk kepung rumah diorang. Okey, jadi malam tu polis sampai, polis kepung semua rumah. Kemudian polis bagi amaran dan diorang pecahkan pintu untuk masuk. Tapi yang peliknya suami dia tu dah tak ada dah. Astaghfirullahalazim. Dah tak ada dah. Dia itulah sebenarnya ikut kata kenalan saya ni, suami dia tu ada mengamalkan ilmu hitam. Masya Allah. Jadi dia boleh itu kedatangan polis tu dan dia boleh menyelinap keluar tanpa polis sedar. Walaupun polis dah kepung dah rumah tu keliling. Maknanya macam dia keluar rumah dah. Maknanya polis tu tak nampak. Polis tak nampak. Dia boleh keluar tanpa polis sedar. Jadi bila malam tu rancangan diorang ni tak berjaya lah. Memang tak dapat kesan. Kemudian bila dia tunjukkan gambar tu pada polis, pihak polis buat pengecaman, polis dah tahu dah siapa orang tu. Cuma identiti dia dengan masa dia berkahwin dengan kenalan yang perempuan ni, semua nama dia lain, alamat dia lain, semua alamat palsu. Nama pun nama palsu. Jadi nama yang sebenar pada rekod polis lain. Tapi nak jadi ceritanya, semenjak daripada tu dia tak boleh tinggal kat rumah tu. Dia memang dah takut lah tinggal kat rumah tu. Lepas dia sebab suami dia ada mesej lepas dia larikan diri tu. Dia ada mesej bagi tahu
Dia kata tunggu kau akan dapat balasan. Masya Macam tu lah dia, lebih kurang dia punya message tu. Kau tunggu je, kau akan dapat balasan. Dia cakap macam tu lah. So dia pun lepas kejadian tu dia dah packing keluar rumah. Pergi balik ke rumah keluarga dia. Rumah keluarga dia di tempat lain lah. Cuma dia memang selepas itu asyik dengar bisikan-bisikan. Suara suami dia memang bagi ancaman lah macam tu lah. Kau tunggu kau akan dapat balasan. Kau tunggu kau akan dapat balasan. Macam tu lah. Dan selalu nampak kelibat-kelibat hitam yang akan selalu macam kalau dia kat mana-mana je mesti ada kelibat-kelibat yang melintas. Bayangan kelibat tu macam seolah-olah kelibat suami dia. Macam kelibat suami dia. Jadi dia memang ketakutan lah. Disebabkan rumah keluarga dia tu pun cuma ada ibu dan adik dia. Ayah dia dah tak ada, dah meninggal. Jadi dia risau keselamatan ibu dan adik dia. Dia keluar lagi daripada rumah keluarga tu. Dia keluar daripada rumah keluarga tu, cuma ada satu hari tu dia nak balik ke rumah dia sendiri sebab dia nak ambil barang lah. Sebab dalam rumah tu masih ada barang-barang dia banyak. So bila dia nak ambil barang tu, waktu dia sampai tu waktu malam, dia terkejut sampai-sampai rumah tu terang. Lampu semua, maksudnya macam ada orang kat rumah. Tapi semua berkunci. Dia tengok pagar berkunci, grill berkunci daripada luar. Kunci daripada luar. So dia tunggulah sekejap dekat luar pagar. Dia tengok, dia fikir macam mana dia nak masuk ke ataupun tak. So dia terfikir dia nak dapatkan bantuan jiran lah untuk masuk ke rumah tu. Cuma waktu dia dah panggil jiran tu, sampai kat depan pintu pagar dia orang perasan ada orang dekat tingkap atas. Masya Allah. Ada bayang-bayang orang pandang ke arah dia orang daripada tingkat. Dia rumah dia 2 tingkat daripada tingkat yang atas. Kemudian dia orang call polis. Untuk takut-takut ada somebody dalam rumah kan, mencuri ke dan sebagainya, dia orang tak tahu. Bila polis sampai, polis pun teman masuk, tak ada apa-apa pun. Semua orang, satu orang pun tak ada kat dalam rumah tu. Lampu masih lagi menyala. Bila dia orang naik dekat masuk kat pintu bawah tu lah, tingkat bawah tu dia tutup lampu atas yang buka kan. Dia orang masuk je, dia orang naik tingkat atas, lampu kat atas pun tutup. Masya Allah. Tak ada satu lampu yang terbuka. Semua daripada luar tadi nampak terang. Lepas tu bila dia ambil barang dia apa yang perlu, dia pun keluar. Polis pun take note lah. Dia kata hati-hatilah apa semua kan. Dia pesan apa semua. Kalau apa-apa polis kata beritahu je pada pihak polis. Cuma itulah dia yang nak meneruskan kehidupan ni, dia dah jadi takut. Sangat takut. Sangat takut. Dengan suara-suara yang selalu ada. Walaupun dia dah tukar nombor telefon, jadi dia tak dapat mesej lagi. Tapi suara-suara tu memang dia selalu dengar dan dia selalu nampak kelibat-kelibat. Baik. Jadi bermula daripada situ, polis tahu tak, dia bermula dia tumpang rumah kawan. Tapi berapa lama lah kawan boleh tumpangkan kan? Betul. Seminggu 2 lepas tu dia keluar. Dia pergi menginap kat hotel. Menginap kat hotel yang murah-murah sampailah duit dia habis. Bila duit dia dah habis, sebab dia kan tak bekerja, sepatutnya dia bekerja kat UK. So dia nak balik pun dia dah takut. Jadi bila dia dah tak ada duit, dia keluar daripada hotel. Dia tidur dekat surau-surau, Masya Allah, dekat masjid-masjid, RNR, apa yang lebuh raya. Sebab dia tak berani nak balik rumah. Kalau dia balik rumah, dia akan jadi lagi takut. Lagi satu, kalau dia balik rumah keluarga, dia akan bimbang keselamatan mak dan adik dia. Jadi
sejak daripada itu yang saya tahu sampai sekarang, memang kehidupan dia tidur dekat surau-surau R&R, tidur surau-surau yang dia boleh tumpang. Itu je yang dia rasa dia tenang. Sampai sekarang? Sampai sekarang, yang saya tahu. Dah lama tak jumpa tapi itulah cerita dia. Dan dia masih buat rawatan lah. Buat rawatan. Okey, maknanya kesihatan dia tu masih lagi normal lah. Kesihatan dia tu macam tu lah. Dia akan nampak bayang-bayang, tiba-tiba suara-suara. Dan dia sentiasa dalam ketakutan. Dan sampai sekarang dia masih tinggal dekat surau-surau R&R. Dekat mana-mana yang dia boleh tumpang lah. Dia memang tak balik rumah, tak ada rumah. Dan dia tak bekerja dah. Mengharapkan belas kasihan orang. Dia dah jadi macam tu dah. Jadi kat situ yang boleh nampak dia punya sihirnya adalah sihir masa dia kemungkinan besar waktu dia nak berkahwin dengan perempuan ni, dia mungkin gunakan sesuatu sampai perempuan ni tak fikir panjang. Betul. Sampai tak fikir panjang dan terus setuju je. Itulah kisahnya, Wais. Okey, dalam cerita Ali kali ni, dia ada satu elemen yang merisaukan kita lah sebagai seorang pendengar. Kita takut yang disebabkan tekanan yang terlampau tinggi, dia boleh membuatkan seseorang itu hilang kewarasan. Betul. Sebab apa? Sebab perempuan yang diceritakan oleh Ali ni adalah orang yang berkejaya, orang yang educated. Orang yang belajar boleh pergi kat UK dan sebagainya, orang yang ada banyak duit dan sebagainya. Tapi dengan kehidupan yang merempak, saya rasa perempuan tu dia tak kisah pasal duit. Tapi dia ni sebab dia merasai ketakutan yang melampau. Ya, betul. Macam mana tu Itulah. Ketakutan tu yang buat dia cuma dia masih waras. Dia maksudnya itu yang kita risau lah. Tapi alhamdulillah lah masih lagi waras, alhamdulillah. Si waras tu maksud saya dia walaupun dalam ketakutan tapi dia ada usaha untuk pergi buat rawatan. Betul. Alhamdulillah. Ginilah saya rasa Ali. Saya rasa untuk panggilan pada malam ini, saya rasa bukan panggilan yang kosong lah Ali. Sebab saya rasa mungkin ini yang Allah jentik Ali untuk telefon kita pada malam ni. Mungkin ini menjadi asbab perempuan tersebut akan sihat sepenuhnya. Sebab dalam ni ramai orang baik-baik Ali. Kita doakanlah kepada panglima tentera buruh hantu yang ada dekat TikTok, Muka Buku dan juga dekat YT. Dalam ini, dalam kisah Ali ini, saya rasa mungkin kita boleh hantarkan dia ni, kita boleh hantarkan dia doa untuk menjadi peneman, untuk jadi peninding, untuk jadi kekuatan. Semoga rakan Ali ni cepat-cepat sembuh. Moga-moga ketakutan tu digantikan dengan kesenangan yang lebih baik Ali. Betul Ali Ya, betul. Dan saya boleh tahu dah Ali, kenapa Ali boleh tahu cerita ni? Adakah perempuan tu kawan baik Ali? Ya, bukanlah baik macam mana. Dia kenalan, cuma satu hari tu masa rawatan, ada satu rawatan tu dia ajak. Dia ajak teman. Teman. Allahu Akbar. Yang itulah yang saya boleh tahu. Tapi lepas tu dah tak jumpa dah. Sampai sekarang. Cuma sebab dia tak ada alamat tetap dan dia sentiasa bertukar nombor sebab untuk mengelakkan bekas suami dia. Jadi saya pun tak tahu nak cari di mana. Cumanya waktu tu dia masih dalam keadaan okey lah sebab dia ada usaha untuk rawat tapi dia bermain di sekitar Selangor tu lah di sekitar Selangor, Lembah Kelang. InsyaAllah lah Ali, kita doakanlah moga Allah pertemukan dia dengan orang yang baik, yang boleh membawa kepada perawatan yang lebih bagus, dan mudah-mudahan lah Allah berikan kekuatan dan Allah jaga dia Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Dan saya juga doakan kepada Ali sebab Ali menjadi asbab perantaraan untuk kita dengar kisah tu. Moga-moga asbab kebaikan juga berbalik kepada Ali Amin. Terima kasih Wahid. Sama-sama Ali. Itu saja Wahid. Baik. Assalamualaikum Ali. Terima kasih banyak-banyak Ali. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.